Oke, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi hari ini kita akan tengok meiosis. Meiosis. Sebenarnya proses meiosis dia macam ada sedikit persamaan. Oke, seperti mitosis. Seperti video lepas yang kita bincang. Dia proses fasa itu sama, ada profasa, ada metafasa, ada anafasa dengan telofasa. Tapi bagi meiosis dia terbagi kepada fasa pertama dan fasa kedua. Okey. Jadi ini adalah meiosis. Kalau kamu tengok di sini dia ada awal profasa, pertengahan profasa, okey, dengan akhir profasa. Okey, ini sebenarnya lah kita boleh kategori kepada profasa satu lah. Profasa satu, lepas tu ada metafasa satu, anafasa satu dan telofasa satu. Selepas telofasa satu, dia pergi ke fasa yang kedua, yaitu profasa yang kedua, metafasa kedua, anafasa kedua, dan telofasa kedua. Baru dia berjaya melalui keseluruhan proses meiosis. Jadi kita akan bincang satu demi satu untuk setiap peringkat fasa ini apa yang berlaku pada setiap peringkat fasa ini. Jadi seterusnya. Ini secara keseluruhan meiosis. Meiosis. Ini boleh dikatakan atas ini boleh dikatakan sebagai fasa yang pertama dan bawah ini ialah fasa yang kedua. Jadi kita tengok fasa yang pertama, profasa 1. Profasa 1 apa yang berlaku di sini ialah kromosom. Kromosom ini dia mula membentuk dan mula mentebal dan menjadi jelas kelihatan. Biasanya kalau kromosom ini, biasanya mata kita tak nampak, kita mesti pakai itu mikroskop. Lalu kita nampak. Tapi sekarang apabila profasa bermula, satu ini bermula, kita mata boleh nampak sikit-sikit. Bentuk-bentuk kromosom ini. Kromosom homolog berpasangan. Dan pintar silang berlaku. Ingat proses ini, pintar silang. Pintar silang ini sangat-sangat penting. Sebab pintar silang ini berlaku maksudnya pertukaran maklumat genetik bermula. Sangat penting berlaku pada profasa 1 ingat. Pertukaran maklumat genetik antara kromosom homolog. Seterusnya. Metafasa 1. Metafasa 1 apa yang berlaku kromosom homolog tersusun di sata katulistiwa. Dia macam mitosis. Betul masih ingat mitosis pada proses metafasa sama juga. Kromosom homolog dia tersusun pada katulistiwa. Dan kemudian kelentur melekat pada sentromer. Dan seterusnya anafasa 1 kromosom homolog berpisah. Dia mula berpisah. Kromosom homolog ini berpisah dan bergerak ke kutub yang bertentangan. Ingat kromosom homolog berpisah pada anafasa 1. Ingat ini mesti hafal. Seterusnya telofasa. Telofasa maksudnya sitoplasma dia mula membahagi peringkat akhir meiosis 1 pertama. Kalau sel mula itu membahagi, maksudnya meiosis fasa pertama, dia sudah tamat dan dia akan masuk ke fasa yang kedua. Fasa kedua bagi meiosis akan bermula. Nama dia hanya sama, hanya sini dia menjadi 2. Jadi profasa, fasa yang kedua. Jadi sama juga, kenapa nama sama? Sebab dia proses sebenarnya mereka hampir sama. Hanya sedikit berlainan. Gentian kelentuk mula terbentuk. Ini gentian kelentuk ini yang ada macam bintang-bintang itu mula terbentuk. Dalam metafasa, kromosom tersusun di sata katulistiwa. Tengok kenapa metafasa? Ingat metafasa memang tak kisah kromosom homolog ataupun kromosom sahaja, memang mereka sudah tersusun di sata katulistiwa. Bagi meiosis dan mitosis memang sama. Ingat di tengah-tengah ini sentromer dan kemudian kelentuk ada tengok dia mula itu bergerak ke kutub bertentangan. Lekat pada sentromer. Lepas itu seterusnya anafasa, fasa yang kedua. Sentromer membahagi 2. You tengok asalnya dia ialah 4. You tengok dia ada warna lain. Kenapa? Ada warna lain sebab bintang silang berlaku. Bintang silang berlaku jadi maklumat genetik suatu tukar. Jadi maksudnya
dia kaki sini ada sedikit lain lah, okey, maklumat genetik ada sedikit lain, jadi warna dia tidak sama. Nah, ini ya, ada nampak warna ada tak sama, ini maklumat genetik yang paling penting, tidak silap. Sentroma membahagi dua sentroma di tengah-tengah ini, yang mulai membahagi dua, dan kromatin kembar berpisah dan bergerak ke kutub sel yang bertentangan, berkutupan. Jadi tengok anafasa, sebenarnya dia sama dengan proses anafasa satu. Tengok anafasa satu ya, kromosom homolog berpisah. Okey, nah ini ialah kromosom kromatin kembar berpisah. Sebenarnya proses sama, hanya dia melibatkan kromosom yang berlainan. Okey. Dan telur fasa kedua ini hampir habislah proses meiosis. Empat sel anak yang tidak seiras gamet dan mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel itu terbentuk. Masih ingat video lepas saya cakap kromosom. Bilangan kromosom bagi manusia ialah berapa? 46. Ingat, 46 ada dua kromosom yang menentukan jantina. Jadi kromosom SS ialah jantina perempuan, SY ialah lelaki. Ingat. Nah, selepas membahagi, tengok dia bilangan kromosom separuh. Maksudnya ini berapa? 23. Dan ini satu usia anak. 23, 23, 23, 23. Boleh faham? Maksudnya separuh kromosom saja. Dan selepas proses meiosis, ingat 4 sel anak dihasil, ini lain dengan mitosis. Kalau mitosis, masih ingat video lepas. Nah ini ya, kalau mitosis selepas sel habis membahagi, 2 sel anak dihasilkan. Okey, ini ya, 2 sel anak dihasilkan. Selepas proses telur fasa, 2 sel anak yang dihasilkan. Tapi bagi meiosis, ingat selepas habis proses meiosis, dia ialah 4 sel anak dihasilkan. Ingat, boleh faham? Okey, jadi link kamu boleh copy paste link ini dan tengok okey tentang proses keseluruhan okey meiosis. Boleh faham? Dan kita tengok perbezaan. Okey, kita tengok perbezaan. Perbandingan antara mitosis dengan meiosis. Okey, link ini nanti cikgu akan letak di bawah YouTube, di bawah YouTube. Jadi kamu boleh tengok, boleh klik link ini. Perbandingan ini sangat penting, mesti hafal. Perbandingan antara mitosis dan meiosis dia ada persamaan, ada perbezaan. Tapi ini, okey, yang warna merah ini, yang merah ini ialah persamaan, dan biru ini ialah perbezaan. Okey, jadi kita tengok persamaan dulu. Persamaan ialah replikasi DNA. Maksudnya DNA kamu dibahagi replikasi. Maksudnya kedua-dua mitosis, meiosis berlaku replikasi DNA. Okey, pembahagian sel mitosis, meiosis ialah terlibat dalam pembahagian sel. Maksudnya sel dibahagi. Jadi ini adalah dua persamaan. Hafal sangat senang. Okey, persamaan mitosis, meiosis, replikasi DNA, kedua pembahagian sel. Dua sahaja persamaan. Dan perbezaan penting mesti hafal. Dia banyak tapi mesti hafal sebab dia esai biasanya keluar. Bagi mitosis dia berlaku ini berlaku di sel soma. Masih ingat video lepas cikgu sudah cakap apa maksudnya sel soma? Sel soma dia tidak melibatkan sel pembiakan. Contoh bagi sel pada kulit rambut kamu, kuku kamu, kulit kamu. Ini sel soma lah. Maksudnya dia tidak melibatkan sel pembiakan. Okey. Dia berlaku di sel pembiakan, maksudnya gamet lah, okey, sperma dan ovum. Ingat sel pembiakan ialah rujuk kepada sperma dan ovum, dua ini sahaja. Okey, 4 sel anak dihasilkan seperti cikgu yang tadi cakap. Dan mitosis ialah 2 sel anak sahaja dihasilkan. Dan meiosis yang paling penting ada pintar silang. Pintar silang ialah pertukaran maklumat. Maksudnya dua kromosom mereka lekat bersama. Ini ya. Dua kromosom dia lekat bersama. Maksudnya pintar silang berlaku. Okey, ingat. Dan mitosis ingat tiada pintar silang. Dan meiosis sel anak berbeza dari segi genetik. Okey, memang berbeza tapi mitosis adalah sama. Okey, sebab kenapa berbeza tadi cikgu sudah cakap. Selepas meiosis berapa sel kromosom? 23 sahaja, 23 kromosom. Sebab itu dari segi genetik dia lain daripada sel induk. Tapi kalau bagi mitosis, sel anak berapa? Masih kekal 46 kromosom. Maksudnya bilangan kromosom sama dengan sel induk. Masih kekal 46 kromosom. Tiada perubahan. Sebab itu dia cakap seiras. Maksudnya 100% sama.
Oke, selepas itu bagi meiosis ada variasi, variasi maksudnya ada pembezaan genetik lah. Oke, bagi mitosis tiada variasi. Oke, lepas itu bilangan kromosom ini yang hampir sama dengan tadi dari segi genetik. Oke, bilangan kromosom separuh daripada sel induk, tapi ini bilangan kromosom sel anak sama dengan sel induk. Maksudnya persamaan perbezaan semua kena hafal. Oke, seterusnya kita tengok apakah kepentingan mitosis dan meiosis. Ini penting. Kepentingan mitosis dan meiosis. Oke, penting mesti belajar sebab kadang-kadang sensitif. Saya akan tanya kamu. Oke, mitosis penting dalam proses tumbuh sarang. Oke, seperti tadi Ciko cakap, rambut kamu akan panjang tumbuh sarang, betul? Kuku kamu akan panjang, kuku kamu. Tumbuh sarang, kulit kamu, tulang kamu, tisu kamu, masa. Ini semua melibatkan mitosis. Oke, mitosis dalam sangat penting sebab kulit kamu, tengok kulitnya semua sel kulit sama. Sama juga masa kamu. Oke, semua sel masa kamu sama. Rambut kuku kamu. Oke, semua sama, sel yang sama. Sebab itu dia melibatkan proses tumbuh besar. Sebab itu badan kamu akan semakin membesar. Oke, dan mengganti sel-sel rosak atau mati. Oke, ingat sel kamu dia ada itu hayat. Oke, jangka hayat hidup mereka sendiri ya. Oke, ya biasanya berapa hari atau berapa minggu. Dia akan rosak, dia akan mati. Oke, pembiakan aset bagi sesetengah organisme. Ini hanya bukan manusia, ini hanya untuk sesetengah organisme, untuk topik 1 cikgu sudah ajar topik 1 betul. Pembiakan aset dengan pembiakan seks. Oke, kamu boleh ulang balik video topik 1. Oke. Dan meiosis penting. Satu saja penghasilan gamet yaitu sperma dan ovum. Ingat, gamet ini merujuk kepada sel pembiakan itu sperma dan ovum. Boleh faham? Dan ini adalah sedikit. Kita sambung. Oke, ini tentang sedikit oke, kepentingan mitosis. Oke, kamu boleh buat ulang kaji sendirilah. Oke. Dan sampai sini saja. Oke, untuk meiosis untuk hari ini. Jadi kalau kamu suka video cikgu, oke, call, jadi kamu boleh subscribe channel cikgu call dan boleh share dan like video cikgu call. Oke, jadi sampai sini saja untuk PTPR hari ini. Jadi kita jumpa lagi. Oke, bye bye.